Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi sekalian, berjumpa lagi kita pada hari ini dalam sesi PDPR Bahasa Melayu. Okey, sebelum kita memulakan pelajaran hari ini, cikgu harap kamu semua sihat dan sudah bersedia untuk belajar Bahasa Melayu bersama cikgu. Okey, pada minggu sebelum itu kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa, belajar dahulu. Okey, kelas anak-anak semua angkat tangan untuk kita baca doa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Engkau bukalah minda dan hatiku untuk menerima ilmu yang akan diberikan oleh cikgu. Amin. Okey, anak-anak yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan belajar tata bahasa. Okey, bersama dengan cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk kata nama. Okey, kata nama. Untuk pengetahuan kamu, kata nama ni ada 3 jenis kata nama, iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama diri. Ada 3 sub golongan dia. Okey, ada 3, tapi hari ini cikgu akan fokuskan tajuk kata ganti nama diri. Okey, kata ganti nama diri. Okey, apa kata ganti nama diri? Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kata ganti nama diri. Okey, kata ganti nama diri ni ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang, nama kita. Nama orang tu nama kita lah. Nama kawan kita, nama rakan kita, cikgu, nama ayah kita, mak kita. Kita akan menggunakan kata ganti nama diri. Okey, kata ganti nama diri ni digunakan untuk manusia sahaja. Kita tak guna untuk haiwan, seperti haiwan kesayangan kita pun kita tak guna. Okey, kucing kita ke, arnab kita ke, kita tak akan guna kata ganti nama diri untuk haiwan kesayangan kita, haiwan peliharaan kita. Kata ganti nama diri ni kamu ingat hanya untuk manusia sahaja. Okey, manusia seperti kita lah, kawan kita, ahli keluarga kita. Okey, kita tengok apa dia kata ganti diri ni. Okey, kata ganti diri, jenis-jenis kata ganti diri ni dia ada 3. Kamu lihat. Okey, kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama. Yang kedua, kata ganti nama diri kedua. Yang ketiga, kata ganti nama diri yang ketiga. Ada 3 jenis kata ganti diri. Pertama, kedua dan ketiga. Okey, pertama untuk siapa? Pertama untuk diri orang yang sedang bercakap. Macam cikgu sedang bercakap dengan murid-murid cikgu. Cikgu akan gunakan kata ganti nama diri saya. Okey, saya sedang menerangkan tajuk kata ganti diri kepada kamu. Okey, kamu ni orang yang sedang mendengar penerangan cikgu. Okey, tu kamu ni adalah orang yang kedua, orang yang mendengar tu. Kata ganti nama diri kedua, kamu ni. Okey, kata ganti nama diri yang ketiga. Okey, orang yang tidak bersama dengan kita. Ketiga ni, orang ni tidak berada bersama kita. Okey, kita tengok satu-satu. Okey. Kata ganti nama diri pertama. Okey, ataupun cikgu ringkaskan kepada KGND 1. Okey, kata ganti nama diri pertama. KGND 1. Okey, kata ganti nama diri pertama digunakan bagi menggantikan diri orang yang sedang bercakap. Okey, macam cikgu terangkan tadi. Nak gantikan nama orang yang sedang bercakap. Macam cikgu sedang bercakap, cikgu boleh gantikan nama cikgu dengan saya. Okey, saya sedang mengajar. Okey, saya sedang memberi penerangan kepada murid-murid.
Okey. Jadi kata ganti diri pertama ni boleh digunakan untuk orang yang sedang bercakap. Okey. Dia ada dua bentuk kata ganti nama diri pertama, iaitu bentuk yang pertama ialah tunggal, yang kedua bentuk jamak. Okey, bentuk tunggal ni apa dia? Okey, kamu tengok aku, saya, Patik, hamba, beta. Okey, aku ni kita selalu guna ketika kita bercakap dengan kawan-kawan baik kita, rakan orang yang rapat dengan kita. Saya, kita bercakap dengan kawan-kawan di sekolah ataupun kita cakap dengan cikgu. Patik ni kita tak guna sebab kita tidak berjumpa dengan raja. Patik ni orang yang nak guna patik ni, kata ganti nama diri yang pertama patik ni, dia akan bercakap dengan golongan istana, dengan raja, dengan sultan, dengan permaisuri ataupun kerabat-kerabat diraja. Hamba ni kata ganti diri pertama untuk orang-orang zaman dahulu, bahasa klasik, bahasa lama. Beta pula kata ganti diri pertama untuk golongan raja, golongan kerabat diraja. Raja, sultan, permaisuri akan menggunakan kata ganti diri pertama mereka ialah beta. Kamu selalu tengok dalam kalau kamu pernah tengok dalam ucapan yang di-Pertuan Agong ataupun sultan, selalu sultan ni akan bercakap, dia membahasakan dirinya beta. Okey, kalau bentuk jamak kita tengok kita ni mewakili orang yang bercakap dan kawan-kawannya. Kami ni juga dia mewakili kawan orang yang bercakap dan rakan-rakannya juga. Kita ni termasuk dirinya juga. Okey, kita tengok. Okey, aku. Kita tengok penerangan cara penggunaan dia. Aku. Okey, ketika bercakap dengan orang yang rapat, sama taraf atau ketika berdoa kepada Tuhan. Aku ni. Okey, kita bercakap dengan kawan baik kita yang sama taraf, maksudnya sama umur, sama bayar. Okey, sama taraf kita lah. Contohnya kamu cakap dengan kawan baik kamu. Okey, dengan kawan-kawan kamu tak akan bercakap dengan aku ni dengan orang yang dewasa. Kamu cakap dengan sama taraf dengan kamu. Okey, atau ketika berdoa kepada Tuhan, kita cakap, masa kita berdoa dalam semayang, kita akan cakap aku. Aku akan contoh ayat cikgu bagi di sini ialah aku akan pulang sekarang, kata Anis. Okey, dia nak bagi tahu kawan dia, aku akan pulang sekarang. Okey, sebab Anis ni dia bercakap dengan orang yang rapat dengan dia, mungkin kawan sebelah meja dia. Okey, saya pula kata ganti nama diri yang kedua ialah saya. Saya digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Contohnya macam di sekolah, kita menggunakan saya untuk bercakap dengan rakan sekelas kita, ataupun kita baru mengenali kawan kita akan gunakan saya. Ataupun kita nak cakap dengan cikgu, juga kita menggunakan saya. Okey, kamu tengok contoh. Maafkan saya kerana terlupa membawa buku cikgu, kata Aiman. Okey, maafkan saya. Okey, Aiman ni dia bahasakan diri dia, dia guna kata ganti diri pertama saya. Kamu tengok cikgu dah hitamkan perkataan kata ganti diri yang pertama iaitu saya. Okey, maafkan saya kerana terlupa membawa buku cikgu. Okey, seterusnya kata ganti diri yang ketiga, diri pertama yang ketiga patik. Patik ni ketika bercakap dengan sultan, raja, permaisuri dan kerabat diraja. Okey, selalunya berlaku di istana lah, di istana ataupun di majlis-majlis rasmi yang ada dihadiri oleh raja. Okey, sesiapa yang bercakap dengan raja akan menggunakan patik. Okey, kamu tengok ayat contoh. Kalau tidak silap patik, inilah pokok Melaka tuanku, kata bendahara. Okey, bendahara ni pembesar istana. Okey, bila nak bercakap dengan raja, bendahara ni bahasakan dirinya patik. Okey, seterusnya beta. Okey, beta digunakan oleh raja. Beta digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat.
Okey, digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Raja nak bercakap dengan rakyat, okey, raja akan gunakan kata ganti diri yang pertama iaitu beta. Okey, contoh kamu tengok ayat contoh dia, beta mahu lanun-lanun itu ditangkap. Titah tuanku kepada Laksmana. Okey, seterusnya hamba. Hamba, okey, apa hamba ni? Hamba kita digunakan ketika bercakap dengan orang yang rapat, sama taraf atau ketika berdoa kepada Tuhan. Okey, bahasa lama. Hamba ni bahasa lama, bahasa klasik. Okey, bahasa klasik kita jarang guna kalau kita pergi ke kedai, hamba hendak membeli 2 kilo ikan. Terkejut pakcik yang jual ikan tu sebab dia terkejut kita ni datang daripada dunia mana. Okey, sebab sekarang ni orang tak guna dah hamba sebab hamba ni bahasa klasik dan bahasa lama. Okey, kamu tengok ayat contoh, hamba mahu menyerang sekarang. Ujar Tuan Hang Tuah kepada Hang Jebat. Okey, jadi Hang Tuah dengan Hang Jebat ni kita tahu cerita zaman dahulu. Okey, seterusnya kata ganti diri yang pertama kita. Okey, kita ni jamak lah, kita ni jamak digunakan pada diri sendiri yang bercakap serta orang lain yang mendengarnya. Okey, kita. Okey, saya bagi contoh, mari kita ke kantin. Okey, maknanya dia bercakap untuk diri dia dan juga diri orang yang mendengarnya. Okey, kata Alia kepada rakan-rakannya. Alia bercakap kepada rakan-rakannya, mari kita ke kantin. Maknanya dia guna untuk diri dia dan juga untuk orang yang mendengarnya. Okey, seterusnya yang terakhir, kata ganti diri yang pertama, kami. Kami digunakan pada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan pihak kedua. Pihak kedua orang yang mendengar lah. Okey, mana dia bercakap untuk dirinya juga dan juga teman-teman yang ada di yang ada di pihaknya lah. Kami akan mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur. Kataku serta rakan-rakanku. Maknanya sama-sama cakap ataupun mereka salah seorang jadi wakil untuk bercakap. Mereka akan menggunakan kami. Kami sebab mereka cakap pun tak gunalah saya, Aiman dan rakan-rakan, tak nyatakan nama seorang-seorang. Mereka akan cakap kami. Gunakan kata ganti diri pertama jamak kami. Okey. Cikgu harap kamu boleh faham apa itu kata ganti nama diri yang pertama. Okey. Seterusnya kita tengok kata ganti diri yang kedua. Ya, kata ganti nama diri yang kedua ataupun cikgu ringkaskan KGND 2. Okey, kata ganti nama diri yang kedua digunakan bagi menggantikan diri orang yang diajak bercakap yang sedang mendengar percakapan orang pertama. Okey, maksudnya orang yang sedang mendengar perbualan. Okey, sedang yang mendengar ataupun orang yang diajak bercakap. Contoh kalau kita bercakap, mesti kita cakap ada 2 orang kan. Kita tak takkan bercakap seorang yang bercakap dan seorang yang mendengar. Okey, orang yang mendengar, okey, kita akan guna kata ganti diri yang kedua untuk orang yang mendengar. Okey, 2 bentuk kata ganti nama diri kedua juga iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak. Okey, tunggal dan jamak. Okey, tunggal ni seperti anda, awak, kamu, engkau, tuanku. Okey, dan yang kedua jamak ada satu iaitu kalian. Okey, kita tengok apa kegunaan kata ganti diri yang kedua ni. Okey, kita tengok anda untuk orang yang baru dikenali atau bercakap tanpa bersemuka. Okey, anda. Okey, ayat contoh kita tengok, anda pasti akan berjaya jika berusaha. Okey. Kata ganti diri anda ni untuk orang yang baru dikenali. Okey, ataupun orang tu tak ada bersama dengan orang yang sedang bercakap tu. Jadi anda pasti akan berjaya jika berusaha. Okey, kalau dalam Dewan Periksa, kalaupun dalam ni anda diminta meletakkan pensil kerana masa menjawab sudah tamat. Pengawas tu akan cakap macam tu. Kamu pun dah biasa periksa. Okey, selalunya kamu akan dengar ayat-ayat macam tu dalam Dewan Periksa. Okey, seterusnya awak untuk diri yang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Digunakan untuk diri kedua. Orang yang kita ajak bercakap, kita akan bahasakan orang tu awak. Awak hendak ke mana?
Okey, tanya Alif kepada rakannya. Okey, awak hendak ke mana? Tanya Alif kepada rakannya. Okey, kita akan bahasakan kawan kita yang rapat dengan kita, kita tanya, boleh kita gunakan awak, kata ganti diri kedua iaitu awak. Kita tak gunalah nama kawan kita. Aiman, awak hendak ke mana? Boleh juga, tapi lebih senang kita boleh guna kata ganti nama diri yang kedua. Awak hendak ke mana? Okey, seterusnya kamu ditujukan kepada orang yang disapa oleh orang dewasa. Contoh cikgu lah. Cikgu nak sapa kamu, cikgu nak tanya kamu, cikgu akan gunakan kata ganti diri yang kedua iaitu kamu. Okey, cikgu mahu kamu berubah, pinta Cikgu Siti. Okey, cikgu akan sebut kamu untuk anak murid dia. Okey, seterusnya, okey, kita tengok engkau. Engkau digunakan untuk diri orang yang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan ketika berdoa. Okey, contoh cikgu bagi, engkau ambillah barang-barang ini, kata Amir kepada kawan baiknya. Okey, kita nak orang yang rapat juga nah. Kita boleh guna juga engkau ni sama macam awak tadi. Kita boleh guna untuk orang yang rapat ataupun kita nak berdoa kepada Tuhan. Kita nak minta pertolongan. Engkau lah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita masukkan engkau tu, kita nak minta kat Allah. Kita nak minta kat Tuhan kita. Okey, seterusnya. Okey, tuanku. Tuanku ni digunakan untuk menyebut diri raja atau sultan ketika bercakap dengannya. Kita nak cakap dengan raja, kita boleh bahasakan raja tuanku. Kita guna kata ganti diri kedua iaitu tuanku. Okey, tuanku sedang santap bersama permaisuri. Okey, tuanku sedang santap, sedang makan bersama permaisuri. Kita nak bagi tahu. Contoh, mungkin pekerja istana nak memaklumkan kepada pembesar ataupun kepada sesiapa yang sedang mencari raja. Okey, dia pembesar ni boleh menggunakan kata ganti diri tuanku. Okey, ataupun tuanku sedang berjalan diiringi oleh pembesar-pembesar ke dewan. Kita boleh guna tuanku. Okey, seterusnya. Okey, kata ganti diri yang kedua, yang seterusnya yang bentuk jamak. Jamak ni ramai nah, untuk kalian. Kalian digunakan untuk menyebut atau bercakap dengan orang kedua yang lebih daripada seorang. Okey, jadi jamak ni maksudnya ramai nah. Kalau tunggal ni seorang lah, kita guna untuk seorang. Okey, jadi kamu tengok contoh, ayat contoh dia. Apakah kalian buat di sini? Okey, tanya Aina kepada rakan-rakannya. Okey, apakah kalian buat di sini? Tanya Aina kepada rakan-rakannya. Okey, kamu tengok gambar. Gambar pun menunjukkan ramai nah. Ramai, mana seorang dia bertanya kepada ramai. Maknanya digunakan kata ganti diri yang kedua iaitu kalian. Okey, seterusnya. Okey, saya harap kamu boleh faham untuk kata ganti diri yang kedua. Okey, seterusnya kita masuk kata ganti diri yang ketiga. Kata ganti diri yang ketiga. Okey, kata ganti diri yang ketiga ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang dicakapkan atau yang diperkatakan. Orang ni tiada bersama dengan kita. Nah, orang ni tiada bersama dengan kita. Seolah-olah kita sedang mengatakan hal orang yang terlibat. Kita sedang mengatakan hal orang tersebut. Okey, dua bentuk juga kata ganti nama diri ketiga iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak. Okey, tunggal ni satulah, seorang saja. Okey, jamak ni ramai. Okey, apa yang tunggal dia? Ia, dia, beliau, bagindanya. Okey, jamak mereka. Okey, ia ni selalu kesilapan yang selalu kita jumpa dalam pembinaan ayat bahasa Melayu. Ia digunakan untuk benda, ia digunakan untuk binatang. Sebenarnya ia ni ialah kata ganti diri untuk manusia. Kata ganti diri untuk manusia nah. Dan satu lagi kesilapan yang selalu dibuat, ia dengannya, ianya. Nah, ianya tidak boleh dicantum. Nah, tidak boleh dicantum sekali. Maknanya kamu dah guna dua kata ganti nama diri dalam satu masa. Nah, ianya. Nah, tak boleh salah nah. Kamu guna ia. Inya ni dia kena
dia kena hubungkan dengan satu perkataan lain. Contoh kalau lagi cikgu beritahu kamu tengok contoh cikgu bagi ia nya ni. Macam mana nak guna nya? Okey. Kalau mereka ni ramai. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, penggunaan dia. Okey, ia digunakan untuk menyebut diri orang lain yang membawa maksud tunggal, mana seorang yang diperkatakan halnya. Kita sedang nak menceritakan hal orang itu. Okey, kita tengok ayat contoh. Wajahnya tetap ceria walaupun ia sakit. Ia ni untuk manusia. Jangan guna ia untuk haiwan ataupun benda lain. Untuk benda pun tak boleh. Mana ia untuk manusia. Okey. Dia digunakan untuk menyebut tentang diri orang biasa, tunggal juga, yang lain atau orang yang tidak dihormati. Okey, orang biasa, dia rajin membantu ibunya. Contoh kita nak ceritakan tentang kawan kita, seorang kawan kita yang rajin membantu ibunya, kita boleh bahasakan diri orang yang kawan kita tu dia. Kita tak bercakap dengan kawan kita ni, kita bukan sedang bercakap, kita memperkatakan tentang hal kawan kita. Okey. Satu lagi, dia ini kamu boleh gunakan untuk orang yang tidak dihormati seperti penjenayah, perompak. Okey, kita boleh guna dia. Kita tak boleh guna beliau, kita kena guna dia. Okey, dia sebab apa? Orang yang tidak dihormati, penjenayah, perompak ni tak dihormati. Okey, orang yang menyusahkan kita. Okey, jadi kalau contoh seorang perompak telah ditembak mati oleh pasukan polis. Dia semasa dia sedang merompak bank. Okey, dia kita takkan guna semasa beliau, semasa dia. Okey. Seterusnya, kata ganti diri yang ketiga seterusnya ialah beliau. Okey, beliau ni digunakan untuk menyebut diri orang lain tunggal yang dihormati. Okey. Kita tengok contoh, ayat contoh. Semua anak-anak beliau lulusan universiti. Okey, mungkin yang kita maksudkan ni anak cikgu kita, anak jiran kita, anak saudara mara kita yang kita hormati. Semua anak-anak beliau lulusan universiti. Okey, seterusnya yang terakhir, yang keempat, baginda. Baginda digunakan untuk menyebut diri orang lain yang berbentuk tunggal, yang menjadi raja atau sultan, termasuk Nabi. Termasuk Nabi kita guna baginda. Okey. Ayat contoh kamu tengok, baginda Sultan Kedah turut menziarahi mangsa banjir. Okey, baginda ni kita nak bahasakan sultan. Masa tu kita tak bercakap pun dengan sultan, tapi kita dapat berita, kita tengok TV ataupun kita dengar berita mengatakan Sultan Kedah sudah menziarahi mangsa banjir. Kita boleh bahasakan, gunakan kata ganti diri yang ketiga untuk menceritakan tentang hal sultan ni menggunakan kata baginda. Okey, seterusnya nya. Kamu tengok nya digunakan bagi menggantikan dia dan ia dan ditulis rapat dengan perkataan yang mendahuluinya. Okey, kamu dengar? Dia nya ni fungsi dia nak gantikan perkataan dia dan ia. Okey, kita tengok anaknya. Ayat contoh, anaknya akan belajar di luar negara. Anaknya. Okey, nya ni dia tak boleh kita tak boleh guna dia sendiri. Kita kena seiringkan dengan perkataan lain. Kita kena rangkaikan dengan perkataan lain. Contoh di sini, nya ni dirangkaikan dengan anak. Okey, jadi anaknya akan belajar di luar negara. Okey, kata ganti diri yang ketiga, yang seterusnya ialah mereka. Mereka ni kata ganti diri bentuk jamak, ramai, digunakan untuk menyebut diri orang lain yang ramai bilangannya. Okey, kita tengok ayat contoh. Mereka sudah lama berkawan baik. Okey, mereka ni ramailah, ramai, lebih pada seorang, dua ataupun tiga orang. Jadi kita boleh guna kata ganti diri yang ketiga yang bentuk jamak, iaitu mereka. Okey, kamu kena ingat kata ganti diri yang ketiga ni, kata ganti diri kita gunakan untuk orang yang tiada bersama kita. Kita tak bercakap pun dengan dia, kita hanya memperkatakan tentang hal orang tersebut. Jadi
kamu kena ingat, kamu kena tahu macam mana kamu nak gunakan kata ganti diri yang pertama, kedua dan ketiga. Pertama untuk diri orang yang sedang bercakap. Kedua untuk diri orang yang sedang mendengar ataupun sedang diajak bercakap. Ketiga untuk orang yang diperkatakan halnya. Mana orang tu tiada bersama dengan kita yang sedang bercakap. Kita hanya memperkatakan tentang halnya sahaja. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, apa itu kata ganti diri yang pertama, kedua dan ketiga. Kalau kamu tak faham, kamu kena dengar dan tonton video ni berulang kali hinggalah kamu faham. Okey, untuk minggu ni cikgu akan bagi tugasan kepada kamu, tugasan menyalin nota dan juga membina ayat menggunakan kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Kamu bina sendiri ayat. Ada 12 kata ganti diri yang cikgu bagi, yang cikgu senaraikan. Kamu perlu buat ayat sendiri. Okey. Minggu ini kamu kena guna buku baru. Kamu namakan buku tersebut Bahasa Melayu Pemahaman dan Tata Bahasa. Okey. Buku baru saya cikgu nak ulang, kamu gunakan buku baru sebab kita belajar ni, hari ni kita belajar tentang tata bahasa. Jadi tata bahasa kita akan guna buku baru dan kita akan tulis pemahaman, dan tajuk buku tersebut ialah Pemahaman dan Tata Bahasa. Okey, untuk itu cikgu harap kamu faham dan boleh melaksanakan tugasan kamu. Okey, sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi di kelas Bahasa Melayu.